يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Masih di rumah. Itu pendapat saya lah kan. Ya, tak nak online. Oh pula. Ni budak-budak muda pejabat ni. Dia tak nak online. Dia nak jumpa depan-depan. Dah. Yakin lu? Itu main handphone sampai ni dah kelas tau ni. Okey. Kita belajar apa ni? Kita belajar tauhid. Kita belajar tauhid Tengok slide. Nak tanya wow kat kubur. Siapa boleh tolong? We stop before. Benteng Iman, Ustaz. Benteng. Ni. Yang mesti keyakinan. Ni. Ini Ustaz. Ini yang last. Dah habis ke belum? Rasa dah habis. Habis. Dah habis. 5 lah benteng dah habis lah 5 ni. Ya. 5 berdisiplin. Ni dah. Betul. Cara Ni dah kan? Dah. Itu yang awal lagi daripada benteng. Awal lagi lah. Dah. Okey, kalau dah kita baca ni. Ni belum. Ni belum. Cabang-cabang iman daripada kitab Usul Tauhid. Ini kitab dia. Saya belilah kitab ni. Kau baca kau pening kau dia. Ni kitab dia. Apa nama Usul Tauhid. Usul Tauhid. Usul Tauhid. Saya tunjuk kitab. Sebab saya bukan saya cerita. Apa-apa data-data dalam PowerPoint ni, saya ambil daripada catatan mulut guru atau saya belajar dibaca daripada kitab dan isi kitab tu saya ambil dan uraian tu nanti dengar daripada saya. Itu je. Kita belajar daripada kita mutabar. Kita bukan belajar hantam pemahaman apa, bukan. Kita bukan cara gitulah. Kita belajar dari kitab-kitab yang mutabar. Kitab-kitab yang dia akui sebagai kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Okey. Hadis. Ni Tuan Husin Kedah ni. Ini yang kitab yang katakan Tuan Husin Kedah. Yang kita kata dia selawat 1000 kali sehari. Bermula iman itu terdiri daripada 70 cabang. Tapi Rasulullah tidak menyebut satu persatu. Yang menyebut satu persatu, yang menguraikan satu persatu, yang mentafsirkan satu persatu adalah para ulama. Dan kata Tuan Husin Kedah yang dimasukkan 70 ini adalah iman yang sempurna. Dan tercabang ia kepada 3 perkara. Ni. Satu daripada hati, nama dia i'tikad. Dalam kitab Usul Tauhid kata i'tikad ni ada 31 cabang. Kali perlahan-lahan. Tutup mic tak? Dengar wak tu benda tu. Turun tutup mic.
Sekejap Ada juga dikatakan daripada perkataan ada 9. Ada juga daripada perbuatan ada 30. Jadi campur ni inilah yang dinamakan apa? Dinamakan akan dia 70 cabang. Nampak slide tak? Nampak, insyaAllah. Nampak Ustaz. Okay, all these three, when we total up, when we add up everything, the total will be 70. Faham tak? Faham. Ni. Ini berjumlahlah dengan dia dengan 70. 70. Maka ulama ni lah yang menguraikan iman itu 70 cabang. Daripada hadis Rasulullah tu yang mengatakan iman itu 70 cabang. Okey. Macam mana datang 70 cabang itu? Mereka memperbahagi-bahagikan daripada guru-guru mereka yang menguraikan ada 31 yang lahir daripada hati. Yang menyebabkan dia adalah rangkaian daripada iman. Dan 9 itu dia hasil daripada lidah. Dan 30 itu dia hasil dari perbuatan badan dia. Gerak diri dia, buat sesuatu dengan badan dia. Maka 31 campur 9, 40 campur 30, jadi 70. Okey. Oh, ya. Awal? Dengan dia motor. Oh. Habis ambil motor? Kak Zalina tutup mic. Okey. Okey. Tak buat apa-apa ke? Tak ada. Tak buatlah apa-apa. Kak Zalina tutup mic. Ustaz, tolong tunjuk slide pertama tadi Ustaz, ada tertinggal bawah. Yang pertama. Ya, ya. Okey, ni. Dah saling belum ni? Saya dah lah. Dah. Snap, Ustaz. Okey, Ya. okey, sudah Ustaz, sudah. Okey. Ini slide kedua. Okey, mari kita tengok ni. Satu ni, bila kata iman, mestilah datang daripada mana? Hati. Daripada hati. Sebab tu dia katakan beriman ini adalah cabangnya daripada hati. Mesti dia datang daripada hati. Dia selalu datang dari kata-kata. Dia selalu datang dari perbuatan. Dia datang daripada hati. Iman ni punca dia dekat hati. Daripada hati nanti akan lahirlah perbuatan. Iman dengan Allah adalah diletakkan nombor 1. Nombor 1. Mari kita move ini dekat tempat lain supaya kita boleh tambah kefahaman. Boleh tak? Boleh tak saya nak move di tempat lain? Saya kopi. Boleh. Wah, kalau grup lain tak bagi. Boleh Ustaz. Kalau grup lain tak bagi tak boleh kan? Tulis je kat situ. Ush. Ambul gangster betul. Ya ke Grup Ustaz? ni kan. Grup ni. Ada ke Ustaz dia tu? Ganas tu. Mana? Tak boleh tak? Situ juga. Kami keliru. Apa ni? Dia pindah ni. Betul. Kau geng apa? Wah, ganas sungguh. Ada gurau-gurau. Ada pula ada. Kalau ada. Ustaz, dia tak naik level lagi Ustaz. Ustaz, kita baca dia adab dengan guru baru dia tahu. Tak. Dia dah baca. Dia tak nak. Ni grup ni 135 ni wali.
Yes. Ni tak lagi. Sudah dengar tu. Kalau macam itu aku tutup je lah. Live group dia senang. Tak belajar. Iman itu datangnya daripada hati. Jadi cabang iman yang keluar daripada hati ni, dia first ialah dia mesti beriman dengan Allah. Yang kita dah belajar ni, berapa poin yang dia kena tahu untuk dikatakan dia beriman dengan Allah. Berapa poin yang kita buat dalam slide. 49. 49. 49 poin. Dah tengok tak slide tu? Saya tengah scroll. 49 poin. Di mana ni benda ni dulu yang kita belajar ni, beriman dengan Allah tu ada 49 poin yang kita kena ambil perhatian, yang kita kena tahu. Ini bab apa ni? Ni beriman pada Rasul. Jangan lupa poin ni. Baca selalu Baca selalu. Daripada mana? Daripada sini. Ni slide ni sampai ni ada salin tak dulu masa orang belajar ni sampailah dia ada 49 poin ni 29 40 ni sampai sini. Tengok. Nampak slide ni tak? 49 ni lah yang saya rangkumkan daripada kitab dan apa yang saya belajar daripada mulu-mulu guru yang menerangkan, kita letak. Ini yang dikatakan beriman pada Allah. Jadi dekat sini, cabang iman yang pertama tu, beriman pada Allah ni, dia merangkumi yang tadi lah. Jadi kita kata iman ini terletak dalam hati. Sikit kalau kita ulang-ulang lah. Semoga kita boleh faham lagi. Kalau ditanyakan, ini apa nama ni? Hati ni apa? Hati ni apa ni? Hati ni apa? Batin. Apa pula batin? Raja. Raja, batin. Apa benda ni? Batin. Dia apa ni? Empat apa? Bukan iman. Dan iman tu kat lidah. Iman tu kat hati. Ya. Di tempat dia. Apa maksud ni? Maksud ni. Maksud yang pertama. Percaya pada diri Rasul dan apa? Dan Sifat Rasul. dan lambatlah korang ni, tak ngajar pula korang boleh. Dan khabar yang dibawa. Sampaikan. Ini satu definisi iman. Apa Rasul bawa? Dia bawa cerita tentang Allah, dia bawa cerita tentang malaikat, dia bawa cerita tentang kitab-kitab, dia bawa cerita tentang qadar, dia bawa cerita tentang apa dia cerita dia bawa, kena beriman. But on one definition. The other definition as stated in the kitab. Lama tadi orang putih buat. Okay. Tu lah tu. Tu lah tu. Macam tak biasa cakap orang putih. Kita duduk sekolah tu kan kita cakap orang putih. Tak ingat buat. Ni. Bila masa duduk sekolah pergi bentung motor dia lagi. Apa ni? Percaya dengan hati dan terbalik. Ikrar dengan lidah, tasdik dengan hati, dan amal dengan perbuatan. Ini iman ni.
Lepas tu kita pun belajar lah dia punya apa. Mula kita belajar dulu definisi. Lepas tu kita pun belajar lah, takkan tak ingat. Kita belajar, sama-sama kita belajar. Dah ramai pun dah pandai dah dalam grup ni. Dah hafal, takkan tak ingat. Kita belajar rukun-rukun iman. Ada 6. Panjang kita belajar rukun iman ni. Tak berapa bulan tak tahulah. Hari-hari belajar. Kan? Betul Ustaz. Lepas tu kita belajar apa lagi pada iman ni? Apa? Tahap iman. Ingat tak? Iman ayan, iman ilmu, iman taklid, iman ilmu, iman ayan, iman hak, iman hakikat. Ingat ke tak ingat? Ya, insyaAllah Ustaz. Janganlah lupa. Jangan lupa pada ilmu-ilmu ni, jangan lupa. Penat belajar. Biar dia sentiasa dalam hati kita. Al-ilmi fi sudur. Ni. Lepas tu kita belajar apa? Dalam iman ni. Apa dia? Apa kita belajar tu ni? Cara mendapatkan iman. Ingat tak? Solat sunat, tafakur, takkan tak ingat. 5 cara, apa-apa 5 pun. Lepas tu kita belajar apa? Benteng iman. Benteng iman. Wan, Ya Ustaz. Wan kopi lagi? Kopi. Oh. Dua berbalik. Tidur ofis ke? Kerja 24 jam? Tak ada start balik kau. Oh, Jadi tu dia pukul 6-7 hari ya. nak pergi balik lah. Ya. Katanya dekat Cukai Kemaman Kertin ni ramai orang minyak, ya ke? Memang dia hub daripada Kemaman sampai Pakai tu memang hub minyak. Tak ramai orang minyak, betul ke? Minyak ada Ustaz. Tengok Ustaz dah gelak tu, dah agak tu. Tapi orang kali minyak banyak. Orang rumah kata, bang depan ni ramai orang minyak. Aku hampir terkena tu. Yang kau orang minyak yang Cici Perambi tu. Rupanya orang minyak, orang Petronas. Betul lah tu, orang minyak. Saya ada kawan kerja Petronas, orang panggil dia orang minyak. Dia lah kerja kat Ceras tu, Ceras. Ni, benteng. Dan sekarang ni kita tengah belajar apa? Abang. Cabang iman. Kita sekarang ni kat sini lah. Dan kita ni, jangan lost. Jangan tak tahu apa sampai sini. Ni lagi kita belajar ni. Ni beriman ni, satu zat. Nama dia Allah. Allah ni apa? Definisi dia apa? Nama bagi Bagi apa zat ngomong? Tuhan Zat Tuhan. yang memiliki Zat Tuhan. Zat Tuhan yang bersifat dengan segala Wajib ada. yang wajib Ada. ada, dan tiada boleh ditiada, ada diterima diterima akan tiadanya. okey, dah dapat dah. Okey, dah dapat kita nanti lah. Tengok nota ke dah hafal? Saya perlu cakap orang. Nampak macam hafal ni. Dah boleh hafal lah. Yang wanita bagus Ustaz. Orang. Cabang iman tu dia pecahan daripada rukun-rukun iman ya.
Dua je. Dia bukan dia bukan keenam daripada ikrar dengan lidah semua dia. Tak. Dia bukan. Kalau ni ikut nak ikut dia punya sini, kalau ni ikut yang tepat lagi, di sini. Thank you Gaina. Dia di sini. Kalau kita nak kata tepat, dia kat sini. Sebab iman itu terdiri dari 3 cabang. Apa cabang tadi dia tu? Hati, ini lidah, lagi perbuatan. Perbuatan. Kalau kita cabang ni, yang tepat dekat sini lah. Kali ni lah. Tahap iman ada berapa? 7. Lima. Sorry. Timbal tak kena buat. Lemah kali. Timbal tak tepat. Jauh sasaran. Oh, tu lah. 5. Rukun iman ada berapa? Berapa? 6. Kau jangan cakap 7. Aku stable mula-mula ni. Rukun iman pun tak reti. 6. Definisi iman ada berapa yang kita belajar? Ada? Dengar siapa tu sana jawab. Baik buat. Buat juga siapa ni. Cara dapat iman apa buat? Berapa Ustaz? Ustaz dah keluar stapler. 3. 3 Apa dia aku betul dah satu. Yang bukan ni tak ada. Pandai stapler tu menyuruh Ustaz. Tak ni ambil dah menang. Ada ambil dah. Saya dah sahur tadi tu Ustaz. Mana stapler aku ni? Stapler tu dia belat ihsan pada kami. Sebenarnya ada orang buat ajar kat tengah tu. Tu ada dah. Okey, cara dapat iman berapa? 3. 3. Penting? 5. 5. Tengok slide yang sebelum ni. Tengok. 5. Atas ni. Ni benteng dia berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Tengok cara. 3. Kan? 3. 3 ni yang bertiga pecah 4. Ni. 2 ibadah sunat. Ini ada peranan dia masing-masing. Kita dah cerita ni. Jangan pakai pening. Benda semua dah ada, dah belajar. Ni. Ni. Ustaz ni tekan je. Apa Karus? Kau nak pergi rentan negeri Nak ke surau Ustaz. Kau nak ke surau, ingat nak pergi rentan negeri. Tak, dengan Cikgu Siti ke surau. Okey. Ni. Ini adalah dikatakan definition. Definition of Allah. Ni kita letak ni 10 kali tulis, apalah. 10 kali tulis tak apa tu dia untuk tu benar. Tak faham. Ni. Jadi yang kita nak belajar ni lah. Ini semua asal usul dia adalah daripada perkataan ni je. Perkataan ni. Semua asal usul ni adalah daripada sini. Iman. Iman, beriman dengan Allah. Beriman kepada Allah. Beriman dengan Allah. Tu cabang yang pertama. Okay. Back to the list. Okay. Ni padam lah. Ini bawa kat sini kena semak. Ni. Mari kita terangkan lagi dalam bentuk nota. Nak saya tulis nota ke atau nak saya sebut kali ni? Pilih.
Nota. Okey, buat nota. Kalau nota bersalin lah. Ni. Ini cabang iman yang kedua. Kat sini, kita buat nombor lagi senang. Saya tak buat nombor. Betul tak senang. Apa? Buat nombor. Buat nombor je. Itulah. Jadi bila kopi sini, kita buat nombor, kita dah lost. Ini masalah apa ni? Beriktikad. Apa yang kita faham? Beriktikad. Yakin. Yakin. Iktikad ni yakin. Boleh tulis dengan mudah. Berkeyakinan. Apa dia kata selain daripada Allah? Selain daripada Allah ni apa? Hadis baru. Sifat dia baru tu adalah hadis. Hadis tu maknanya baru. Tapi selain daripada Allah ini adalah makhluk. Sesuatu. Syait. Okey. Further explanation. Makhluk ini adalah syait. Selain makhluk ini adalah syait. Syait ni apa? Sesuatu yang selain dari Allah. Ini nama syait. Kulli syai'in qadir. Allah itu atas setiap sesuatu ia berkuasa. Kalau kita direct translation. Kulli syai'in qadir. Allah itu atas setiap sesuatu berkuasa ia. Syait ni, sesuatu ni, dia bagi pada tiga. Apa dia? Yang pertama, apa? Makhluk yang nampak. Yang wujud. Sesuatu yang wujud. Yang wujud ni kita kata yang nampak. Yang ada. Nampak ada maksudnya apa? Boleh dikesan dengan panca indera. Apa maksud nampak ada ni? Dapat dikesan dengan panca indera. Pening ke sekarang ni? Macam baru punya cakap apa Salin je nak kejap lagi ada. Dah tahu Ustaz. Taruh minyak kasturi Ustaz. Bagi pandai sikit. Bat, kalau tak faham ambil minyak diesel, Bat. Tak bawa ke pandai. Teruk saya tu. Tu tak faham. Sorry Sat, sambil driving. Okay. No problem. Okay. Apa yang kita nak nampak? Itu sesuatu dia bahagian pertama yang wujud dan nampak. Angin. Boleh rasa. Ada benda boleh bau tapi benda tak ada. Ada benda boleh rasa tapi macam angin. Tapi benda ni tak ada. Ada benda boleh pegang. Ada benda tak boleh pegang. Okey. Kak sabar tutup video Kak sabar. Suspend saya apa benda tu. Kejap kelabu dia coklat. Itu dia. Okey. Ini sesuatu yang Adam. Apa Adam? Wujud erti ada, lawannya tiada. Wujud ertinya ada, lawannya Adam, ertinya tiada. Bukan makna tiada tu dia tak ada. Tidak boleh dikesan
tapi hanya panggilan saja. Contoh apa? Syaitan. Angin. Apa contoh? Kalipap. Angin. Angin tak? Angin boleh ratu. Syaitan. Contoh, botak. Kenapa? Tiada rambut. Botak ni kita tak nampak. Yang kita nampak benda tiada. Apa benda tiada? Tiada rambut. Baru kita kata botak. Botak tu sendiri tak nampak. Faham tak ni? Tak. Botak tu sendiri kita tak nampak. Yang kita nampak benda yang tak ada. Yang tak ada itu rambut. Begitu. Macam saya kata gini, contoh lain. Bujang. Tiada Isteri. isteri. Okey. Yang bujang ni saya tak nampak. Mana bujang? Mana bujang? Tunjuk saya bujang. Tunjuk rupa bujang. Tak ada. Tapi yang saya nampak daripada dia tiada isteri. Rongak. Mana nampak rongak? Mulut tak ada gigi. Itu bukan rongak, itu mulut. Nampak gusi tak ada gigi. Itu nampak gusi, bukan rongak. Jadi rongak ni dilihat dengan apa? Tiada? Gigi. Gigi. Faham? Kudung. Kudung. Boleh juga contoh tu. Macam mana saya tahu benda dia kudung? Saya tak nampak kudung tu macam mana? Ada tangan. Tiada tangan. Ini yang dicerita dalam kitab. Jadi, melihat sesuatu yang tak ada ini, maknanya melihat benda tak ada, rambut, maka kelihatanlah satu benda nama dia botak. Hasil daripada melihat sesuatu tak ada. Okey, pening ke? Tak pening. Kalau yang non-physical tak ada tak? Yang non-physical. Macam ni kan semua physical. Kalau yang non-physical, contoh non-physical. Ini dia lihat physical daripada non-existent. Benda tak ada lah. Lagi jatuh. Benda yang jatuh, dia panggil, ni yang cerita lagi jatuh ni. Iktibari. Ini nama dia iktibari. Benda yang ada, sebenarnya dia sesuatu, benda berdiri sesuatu. Tapi kita memang tak nampak dia. Benda nombor 2 ni, dia memang tak ada. Tapi kita melihat daripada tak ada tu dia ada. Dia ada nama. Kita tengok orang tak ada botak, tak ada rambut. Kita kata, kita nampak botak daripada benda tak ada. Apa dia? Tak ada rambut. Mana botak? Botak tak ada, tak nampak botak. Tapi bila kepala tak ada rambut, kita ada botak. Yang kita nampak tu bukan botak. Yang kita nampak tu kepala dia. Tapi sesuatu yang tak ada itu, rambut menyebabkan lahirlah botak. Ambo dengar pula. Ya kan memandu sampai tutup suara. Itu cukup yang tepat. Dengar Ambo. Ya kan tak dengar buat. Okey. Kenapa dalam tauhid ni bagi contoh begini Bagi faham. Kita nak membezakan makhluk dengan Allah ni. Dahsyat tau tauhid ni. Dia punya cerita Siapa pening betul nak cakap apa tu. Tapi tak susah nak faham kan. Something different yang kita tak pernah dengar je. Apa contoh yang paling senang nak faham iktibari ni, iktibar. Dulu ulama kata apa? Guru kata apa? Yang paling senang nak tu, dia ada. Tapi dia tak boleh nampak daripada benda tak ada. Dan dia tak boleh nampak dari physical. Tapi dia sesuatu yang ada. Nama dia apa? Zarah. Adas. Darah nampak ke? Jisim. Dia tak ada nampak jisim lah. Tak apa, nampak jisim, tak ada jisim. Adas.
contoh hadas tak? Kalau orang itu ada hadas kecil, kita nampak tak? Nampak. Tapi dia tak ada hadas. Hadas ni benda betul, sesuatu. Bila tak ada wuduk, badan dia ada hadas. Bila dia belum mandi wajib, badan dia ada hadas besar. Hadas ini contoh iktibari yang paling senang nak faham. Abstract, Ustaz. Some sort like abstract lah. Tapi bukan abstract. Abstract ni dia more on something yang orang jarang buat. Tetapi dia buat hasil kreativiti dia. Dan kadang-kadang orang membawa orang pada berfikir. Itu abstract. Macam lukisan abstract lah. Tak apa benda dia lukis tu. Tonting sana, dia buat sini, buat sini, buat sini, buat sini. Dia kata apa? Happiness tajuk dia. Begitulah. Tak apa benda yang happy tak apa. Itu orang seni yang tahu. Dia tak ada definition tajuk drawing dia. Kita pun tak tahu tang mana happiness. Dia buat gambar air mengalir, dia buat gambar gitu, bukit-bukit. Sadness, kesedihan. Kita tak mana sedih, tak mana sedih. Tapi dia tahu. And he's trying to get everybody understood apa yang dia lukis. Kalau orang itu dia really appreciate on abstract drawing dia kata, lagi tak nampak maksud, lagi. Bagi apa? Dah canggih lah. Baca sajak-sajak daripada orang Indonesia. Tak faham apa benda ni. Ustaz, kalau macam ni, kalau cerita macam ni, cerita kanak-kanak kan umur 4 tahun di bulan puasa, keluarga tu duk bersembang pasal sahur. Bila sahur, nak bangun pukul apa, makan apa. Jadi, ada anak kecil dia umur 4 tahun lah, 3-4 tahun. So, budak ni cakap, dia pun nak makan sahur. Jadi, ibu dia cakap, boleh nanti ibu gerakkan waktu sahur. Jadi, bila sahur, pukul 5 ke macam tu, budak tu bangun lah. Jadi, makanlah lawak ayam ke apa semua, macam biasa makan. So, yang budak ni, dia kata, dia nak makan sahur. Jadi mak dia tu juga, inilah sahur. Dia nak juga sahur, nak makan sahur. Macam mana tu Ustaz? Itu ke contoh benda yang tak nampak? Yes. Sahur ni dia faham makanan. Sahur ini bukan makanan. Sahur ini adalah beberapa waktu sebelum subuh. Sahur ni adalah waktu, bukan makanan. Tapi bila kita makan waktu malam, kita kata makan malam. Bila kita makan waktu sahur, kita kata makan sahur. Itu je. Tapi nak bagi tahu kanak-kanak ni, dia seolah sahur tu satu makanan special. Satu jenis masakan lah maksudnya. Sahur ni masa. Susah. Mana kita nampak sahur ni? Tak nampak sahur. Itu something abstract tu. Sama juga gini. Hadas ni tak nampak. Orang kalau ada kecil tak nampak. Semua ni sama ada dia nampak existence dengan kita baca indera, atau kita melihat sesuatu dengan hasil tak ada sesuatu. Seperti kita tak ada rambut, kita kata botak. Dengan botak yang kita tak nampak. Kita tengok orang tak ada gini, kita kata bujang. Orang tengok tak ada suami, kita kata dara. Jadi itulah dia katakan sesuatu yang tak ada. Melihat sesuatu itu dengan merujuk pada benda yang tak ada. Tapi itibari ni lagi tak nampak apa-apa. Tapi ada. Contohnya terbaik nama dia hadas. Itu dia. Ada permulaan. Ini rujuk pada siapa? Ini rujuk pada makhluk. Baru ni maksud ada permulaan. Kita boleh tulis nota kat sini. Allah tiada permulaan kerana Allah bersifat apa? Sedia. Dia apa? Dia bersifat qadim. Dia bersifat qadim. Qadim ni apa? Tak ada permulaan. Yang ni dipanggil sedia, iaitu qidam. Qadim ni maknanya tak ada lah permulaan.
Allah tiada permulaan. Kenapa dia tak mau tukar? Sekejap. Allah tiada permulaan. Yang ini dipanggil qadim. Bila suatu tiada permulaan dipanggil qadim. Qadim. Kerana ia bersifat qidam. Qidam ini yang kita kata apa? Allah wujud qidam. Sedia. Iman ni dimestikan sini. Dalam arti kata yang lain, bila Allah bersifat qidam, maka menafikan Allah ada Permulaan. Itu je. Itu je penerangan dia ni yang kita kena faham. Yakin macam mana? Baru sah. Yang putus. Ni Jazam. Seperti je tidak dicelahi oleh syak dan Waham. Itu salah waham. Ini yang dikatakan Jazam. Jadi kita kena faham kata-kata ni. Syak, zan, waham, qadim, qidam, apa semua ni. Okey, perlahan-lahan tau. Digest perlahan-lahan. Baca balik, dengar balik, baca balik, dengar balik. Try to understand. Ini tak susah. Jangan block otak kita dengan kita kata susah. Ustaz, Kak Ina nak share yang Kak Ina tengok cerita Nabi Yusuf tu kan. Dia pengajaran dia lah. Kita pun didik diri kita supaya jangan tengok gambar tu dan percaya itulah dia kan. Tapi kita masa kita tengok tu masa Kak Ina tengok tu sungguh mendidik tauhid. Sebab apa? Sebab bila Zulaikha dia menyembah bahala-bahala dia kan. Sekali bila dia nak pergi menyembah bahala dia, orang Sami tu kata, awak tak boleh sembah sebab Tuhan tengah tidur. Sekali dia kata, kenapa Tuhan Yusuf tak tidur-tidur? Dia boleh minta masa bila pun dia kata. Kan? Jadi dia masa itu dia mengatakan itulah yang macam Ustaz cerita ni pasal Allah itu dia sentiasa ada. Dia sedia, dia sentiasa ada kan? Pada bila-bila masa kita perlukan dia. Sama juga macam saya dulu ada tanya dengan kawan Cina kan. Saya tanya, what is the best time untuk you minta dengan Tuhan? Yang Tuhan yang you faham lah. Kata orang Tuhan, dia kata, kalau kita nak beli kuil Buddha ni, nama apa kuil Buddha ni? Kuil lah kan? Kuil lah. Kita akan pergi waktu tengah hari. Kenapa waktu tengah hari? Dia kata dia. Dia kata tengah hari Tuhan dah makan, dia kenyang. So dia nak tidur. Apa-apa minta, ambil lah. So dia kata, saya nak ketawa pun je. Macam perangai manusia lah. Dia menyerupakan Tuhan. Jadi macam perangai manusia. Aku dah tidur, aku nak apa, aku ambil aku dah ngantuk, aku dah kenyang. Itulah cerita itu. Saya pun malah nak tentang dengan dia lah. Biarlah dia faham kita serang pun tak nak terima kan. Gitulah.
Tapi Allah ni dia tidak berperangai macam dia tak sama macam makhluk. Lepas tu dia menafikan Allah itu sama dengan makhluk. Jadi bila kita kata mukhalafatuhu lil hawadis. Hawadis ni benda baru. Bersalahan Allah dengan benda baru. Benda baru ni apa? Benda baru ni selain daripada Allah. Sesuatu, syait. Itu nama dia makhluk. Okey. Ustaz, nak tanya sikit boleh? Ya. Tadi daripada apa yang Kak Ina cakap tu, kefahaman saya lah, mungkin saya salah. Dia merujuk kepada availability. Maksudnya Allah tu sentiasa ada lah. Tapi pada saya lah yang kita tengah cakap ni existence. Bukan. Allah tu dia ada dia ni. Ada dia sedia. Sedia ni dia tak ada mula. Ya, itu maksud saya. Maksudnya dia tu existence. Dia tu ada, dia siap, dah ada. Dia bukannya ada orang buat dia ke apa semua, dia ada. Betul lah. Dia bukannya menunjukkan yang dia ni available. Maksudnya kalau kita nak minta sesuatu, maksudnya Allah tu at any time of any point of time dia ada, dia available. Dia mendengar. Saya rasa di sini point dia existence. Betul tak? Kesalahan. Saya tak tahu tarikh bahasa Inggeris existence apa. Saya tak faham. Creator. Bukan, saya tak tahu apa tarikh bahasa Inggeris existence. Yang kita belajar pada tauhid, Allah ini ada dan dia berkeadaan mendengar. Maknanya dia kaunuhu sami'an. Dan kita nak minta apa-apa pada bila-bila Allah tu mendengar. Itu pemahaman tauhid yang itu. Cuma pada tarikh existence saya tahu. Cuma dalam tauhid dia ada sami'an, lepas tu dia ada kaunuhu. Kaunuhu berkeadaan. Kalamun qadiran muridan aliman. Dia ada keadaan sami'an. Dia pencipta boleh Ustaz? Pencipta. Pencipta is creator. Creator, ya. Creator is creator. Kalau kita nak try to definition of existence ni mungkin kita kata wujud. Tapi exist ni wujud. Exist ni wujud. Tapi existence ni mungkin dari segi bahasa ni ada pahaman yang lain lah. Cuma tak boleh kata macam mana ada drama, tajuk drama, dia kata Allah masih ada. Bukan. Jangan cakap masih. Benda masih ni artinya apa? Dia boleh pergi, dia boleh datang. Dia boleh pergi. Saya tengok. Tapi kalau kata Allah ada. Yes, cukup. Allah ada. Cukup. Allah ni wujud, dia ada. Cukup. Jangan cakap masih ada. Salah ke Ustaz? Boleh juga. Allah ada. Allah kan ada. Rayu dengan dia. Allah kan ada. Minta dengan dia. Allah ada. Dah. Dia cakap Allah masih ada. Kalau Allah masih ada, seolah-olah benda dia temporary. Saya tengok tajuk drama ni, Allah, salah tajuk ni, jangan buat tajuk itulah. Nanti menjawab kepahaman orang lain, salah. Tu tauhid ni nak kena berhati-hati. Okey, cukup. Sekejap lagi Putrajaya. Dah guna Ustaz, dah guna Ustaz. Okey. Dah lebat Ustaz. Ya, dah berhenti. Nanti, bila lagi nanti, kita baca nombor 3. Yang ni. Ustaz, slide yang selepas ni tadi. Yang kita cakap existence tadi tu. Ni. Bukan tu, ni satu. Yang last kan. Ni. Ya Ustaz. Ambil gambar. Satu ni. 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 Okey. Tolong ambil masuk dalam grup. Siapa tak dapat nanti boleh print balik. Boleh baca balik. Okey, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wa syahid
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih semua. Wabillahi a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله 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 الحمد لله